Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil-alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang topik musibah yang memerlukan muhasabah. Kita semua maklum bahawa musibah itu adalah merujuk kepada suatu perkara buruk yang berlaku dan ianya tidak disukai oleh manusia. Sebab itu dalam kehidupan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya musibah ini tidak menimpa kita. Kerana kita menyedari bahawa musibah itu adalah merupakan sesuatu yang amat menyiksakan. Oleh yang demikian boleh kita katakan bahawa musibah ini membawa maksud ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia menimpa kepada orang-orang yang beriman. Tetapi apabila dia menimpa orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang suka melakukan maksiat kepadanya, maka musibah itu membawa maksud siksaan atau azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menghuraikan tentang bentuk musibah ini di dalam ayat 155 sehingga ayat 156 dari surah Al-Baqarah. Firman-Nya, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan kami pasti akan menguji kamu dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan kekurangan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, musibah ini sebenarnya dia boleh menimpa sesiapa saja. Dia boleh menimpa seseorang individu ataupun dia boleh menimpa sesebuah masyarakat. Dia boleh menimpa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang soleh, orang yang taat dan sering melakukan amalan kebajikan dalam kehidupannya. Dan begitu juga musibah ini boleh menimpa orang yang toleh, mereka-mereka yang tidak taat dan mereka-mereka yang suka melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau bagaimanapun, musibah ini apabila dia menimpa orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia membawa maksud ujian. Dia membawa maksud ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dan musibah itu adalah, boleh kita katakan, dia adalah merupakan cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji iman mereka dan mengangkat darjat iman mereka ke tahap yang lebih tinggi. Walau bagaimanapun, musibah ini apabila menimpa orang-orang yang tidak taat kepada Allah, yang suka melakukan maksiat kepadanya, maka boleh kita katakan musibah itu berupa azab, siksa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan harapan supaya mereka sedar dan insaf dan selepas itu mereka kembali kepada mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kadang-kadang musibah ini datang dalam bentuk nikmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seseorang. Walau bagaimanapun disebabkan seseorang itu lalai dan alfa dengan titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, cuai terhadap kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala kenakan kepadanya, menyebabkan akhirnya mereka ini tidak bersyukur dan menjadi kufur dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu. Maka dengan demikian,
nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan itu menjadi musibah kepadanya. Dalam menghadapi cabaran musibah ini, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan cara yang paling baik adalah dengan menguatkan iman dan memantapkan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan apa saja nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita itu akan menghasilkan keberkatan. Akan menghasilkan keberkatan dalam kehidupan. Dan keberkatan dalam kehidupan itu akhirnya mampu untuk memberi kesenangan kepada kita dalam kehidupan kita di dunia dan juga dalam kehidupan kita di akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan perkara ini pada ayat 6 surah At-Tahrim, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjaga diri kamu dan kaum keluarga kamu daripada api neraka, yang mana api neraka itu bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu bata. Dalam hal ini, dalam menghuraikan ayat ini, Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan kaedah yang perlu diikuti oleh kita untuk menjaga diri kita dan kaum keluarga kita daripada api neraka ialah dengan mengajar anak-anak kita dan kaum keluarga kita dengan didikan agama, kerana dengan didikan agama atau dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala menyebabkan diri kita menjadi mantap, keyakinan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menjadi kuat, akhirnya kita mampu berhadapan dengan cabaran dalam kehidupan. Begitu juga saranan yang Allah Subhanahu Wa Taala kemukakan ini dapat kita lihat pada ayat 96 surah Al-A'raf, di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Sekiranya penduduk sesebuah negeri atau kampung halaman mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barakah daripada langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami menimpa kepada mereka azab siksa disebabkan oleh perbuatan yang mereka lakukan itu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini menggambarkan kepada kita tentang jaminan keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan daripada langit dan bumi. Dan keberkatan itu tidak semata-mata disandarkan kepada para pemimpin sesebuah negara, tetapi dia ditentukan oleh keberadaan kita, ditentukan oleh keberadaan semua umat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana setiap pemimpin itu ditentukan oleh kita. Baiknya mereka adalah disebabkan baiknya kita. Tidak baiknya kita menyebabkan akhirnya mereka yang terpilih itu adalah dari kalangan yang tidak baik. Maka dengan pengertian umum ayat ini jelas menggambarkan kepada kita bahawa menjadi tanggungjawab kepada semua pihak, termasuk diri kita, untuk memantapkan diri dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertakwa kepadanya, dengan keyakinan itu menyebabkan akhirnya kehidupan kita, kehidupan kaum keluarga kita dan kehidupan masyarakat keseluruhannya akan terpimpin, akan dipandu oleh hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dengan pencerahan yang sedikit ini mampu memberi manfaat kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.